Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman jayyidan. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita masih berada di dalam hidayah, masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba-hambanya yang mampu untuk terus mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita dalam membicarakan hadis 40 yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Kita masuk kepada rukun yang keempat. Rukun keempat dah selesai belum? Tak ingat. Saya pun tak ingat sebab ini bukan kitab saya. Ini kitab Abang Nizam kita. Kerana saya pada malam ni sebenarnya tidak bersedia untuk memberikan kuliah. Tak ingat sebenarnya jadualnya. Dah kerap sangat kan, cuma sebulan sekali, jadi memang tak ingat. Tadi tengok handphone, rupanya ada orang WhatsApp pukul 4 lebih. Tanya ustaz on ke tak on. Jadi dah duduk kat sini, kira on lah, walaupun tak bersedia. Sebab itu pun pada malam ni kalau tuan-tuan perasan, seolah-olah macam pegawai kagat yang nak bagi kuliah. Baju pun belik sikit. Apapun, seingat saya kita dah selesai membicarakan tentang zakat itu. So malam ni kita akan sambung dengan berpuasa bulan Ramadan. Hadis yang masih lagi kita bicarakan, hadis yang kedua, hadis Sayyidina Umar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang juga dikenali sebagai hadis Jibril. Ataupun kita sebenarnya dah masuk rukun iman. Rukun iman dah okey. So sampai mana rukun iman? Itu rukun Islam tu masih dekat Masjid Barakah. Kan Barakah pun dah lama dah tak bagi kuliah sejak Covid ni kan. Jadi tak dipanggil-panggil lagi selepas daripada itu. Okey. Rukun yang keempat, beriman kepada Rasul. Beriman kepada para Rasul. Hadis Jibril ini adalah ataupun dipilih oleh Imam Nawawi untuk disusun sebagai hadis yang kedua dalam urutannya, kerana mana yang telah kita bacakan dahulu, hadis ini mengandungi 3 unsur ataupun 3 asas yang penting di dalam agama kita, untuk menjadikan seorang itu seorang Muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, seorang hamba yang sedar tentang kewujudan Tuhannya, seorang hamba yang mampu berakhlak dengan sebaik-baik akhlak sebagaimana saranan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi telah menetapkannya sebagai hadis yang kedua, kerana di dalamnya ada perbahasan tentang rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga tentang ihsan.
Satu lagi yang turut dibahaskan ialah tentang alamat-alamat kiamat. Alamat-alamat kiamat. Jadi hadis ini menjadi begitu tinggi nilainya kepada semua orang yang beriman, dan amat wajarlah jika hadis ini juga dihafaz oleh kita sebenarnya. Supaya kita ada hujjah, kita ada dalil. Kenapa kita perlu syahadah? Kenapa kita perlu solat? Kenapa kita perlu beriman dengan Allah, dengan malaikat dan sebagainya? Dan walaupun sebenarnya di sana ada hadis yang juga mempunyai hampir matan yang sama, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini adalah hadis yang sangat masyhur, dan jatuh kepada peringkat hadis mutawatir, yang membicarakan tentang perkara-perkara berkenaan. Baik. Rukun yang keempat dalam rukun iman yang 6 ini adalah beriman kepada sekalian Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dr. Mustafa Abdul Rahman memulakan perbahasannya dengan beriman, dengan katanya, beriman kepada sekalian Rasul adalah salah satu dasar bagi akidah, sama seperti dasar-dasar yang lain. Sesuai dengan tarafnya ataupun martabatnya sebagai rukun, maka ia adalah salah satu syarat yang menyebabkan seseorang itu boleh diiktiraf ataupun diakui sebagai seorang yang beriman. Dan jika gugur, maka gugurlah iman seseorang. Sesuai dengan namanya sebagai rukun, ruknun, suatu tiang utama, asas, tiang seri bagi suatu binaan. Kalau tidak ada tiang tu, maka runtuhlah rumah berkenaan. Sama juga jika hilang salah satu daripada rukun, dan rukun yang keempat ini adalah beriman dengan Rasul, maka gugurlah imannya. Dengan maksud bukan sahaja rosak, tetapi ulama menyatakan maka terbatallah imannya. Dah terbatal imannya, maka keluarlah dia daripada kalangan orang-orang yang boleh diakui sebagai orang yang beriman dan juga orang yang Muslim. Kerana ulama menyatakan bahawa jika hilang salah satu rukun ini, maka syahadahnya akan menyebabkan syahadahnya terbatal. Sedangkan syahadah itu adalah prasyarat ataupun rukun pertama yang menyebabkan seseorang itu diakui sebagai seorang Muslim. Jadi tidak beriman kepada Rasul berarti tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah, maka samalah artinya macam tidak pernah bersyahadah. Kerana syahadah itu sendiri menyatakan, menghendaki kita untuk mengakui dua perkara, bahawa la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah. Dinamakan syahadah kerana lafaz itu hendaklah dimulakan dengan asyhadu, aku bersaksi. Apa maksud aku bersaksi? Aku mengakui. Bukan hanya aku mengakui, tapi aku menghadirkan diri aku, menyatakan bahawa itu maksud bersaksi. Kan? Sanggup berdiri, sanggup menyatakan, sanggup mempertahankan kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi tidak beriman kepada para rasul menyebabkan syahadah berkenaan akan gugur dan terbatal. Rasul-rasul itu penyampai dasar-dasar agama kepada umat manusia. Kenapa ia penting?
Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi kepada manusia melalui mereka, melalui para rasul. Allah tidak turun mewujudkan dirinya sebagai seorang manusia untuk berkata-kata kepada manusia. Tidak sebagaimana yang diimani atau yang dipercayai atau yang ditanggapi oleh orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, menyampaikan ataupun menyamatarafkan sebagai anak Tuhan, Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dengan zatnya, bukan Allah tidak mampu, tetapi itulah yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berkomunikasi terus kepada manusia, tetapi melalui para rasul, bagi membolehkan manusia mengikuti ajaran ataupun dasar ataupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan manusia. Bukan tak boleh, boleh kan? Tetapi bagi membolehkan manusia mendapatkan gambaran sebenar tentang bagaimanakah seorang hamba itu harus berkelakuan, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para rasul diturunkan, diutuskan. Bukan hanya untuk menyampaikan, tetapi menjadi contoh, menjadi model tentang bagaimanakah perlakuan yang sepatutnya untuk manusia itu beribadah dan sebagainya. Kerana mereka walaupun bagaimana tinggi tingkatan akal, tidak berupaya mendapatkan agama dan hakikat. Sebab agama tidak boleh didapati dengan kekuatan akal. Kerana yang layak menentukan ataupun boleh menanggapi hakikat kebenaran, hakikat keimanan, tidak boleh ditanggapi oleh akal, walaupun betapa bijak seorang manusia itu. Kerana dia termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang memang akal tidak boleh memikirkan. Perlu kepada pengajaran, perlu kepada hidayah, perlu kepada rasul untuk menerangkan tentang perkara-perkara berkenaan. Sebab agama tidak boleh didapati dengan kekuatan akal. Yang hak itu tidak boleh hanya ditanggapi semata-mata dengan pertimbangan akal. Itu kita harus akui. Ada perkara-perkara yang kita tidak boleh jelaskan kenapa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya bukan tugas manusia untuk mencari-cari sehingga menyebabkan mereka sukar untuk melakukan dan menerima perkara berkenaan. Contoh, kadar zakat. Kenapa 2.5? Kenapa tak 95? Kan? Biarlah 90% ke 80% ke, tapi Allah tetapkan 2.5. Sikit sangat. Kenapa tak 1% saja, biar lagi sikit? Tapi Allah dah tetapkan 2.5%. Kenapa asnaf zakat itu hanya 8, bukan 38? Kenapa hanya 8? Kenapa fi sabilillah itu termasuk dalam asnaf? Jadi perkara-perkara berkenaan kesemuanya adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akal kadang-kadang tidak mampu nak memahaminya, kenapa ia berlaku.
Kenapa seorang isteri hanya ataupun seorang ibu hanya dapat 1/8 jika suaminya mati dan meninggalkan seorang anak atau 2 orang anak? Kenapa tidak 1/4? Kan dia perlukan harta tu untuk menanggung. Kenapa anak lelaki boleh asabah, anak perempuan tak boleh asabah? Kan, seandainya kita mati dan hanya ada seorang anak lelaki, maka anak lelaki akan menerima keseluruhan harta kerana asabah. Kalau tak ada ibu bapa dan sebagainya, ada beberapa syarat. Tapi anak lelaki dia akan menerima asabah. Perempuan tak boleh. Paling banyak pun perempuan 2/3. Kalau berkumpul 2 anak perempuan dan tidak ada anak lain dan tidak ada waris-waris lain, itu paling banyaklah tu 2/3. Tapi kena bahagi 2, kan? Sebab dia 2 orang. Kalau hanya meninggal dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan dapat 1/2. Tak menghabiskan harta, tak macam lelaki. Kenapa? Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebenarnya ujian kepada kita. Kan? Sekarang ini manusia sibuk cari kenapa. Maksudnya tak benar-benar percaya, tak benar-benar beriman, tak benar-benar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk mempersoalkan itu, mempersoalkan ini dan sebagainya. Sedangkan dah memang jelas orang perempuan tak boleh jadi imam kecuali kepada perempuan. Ini nak juga jadi imam, kan? Dengki. Tengok sidik azan, dia pun nak azan. Suara aku lagi sedap. Contohlah, kan? Dengar awak azan, suara aku lagi sedap, kenapa perempuan tak boleh azan? Itu ketetapan-ketetapan yang mana ia kadang-kadang memang tidak dapat ditanggapi oleh akal fikiran manusia, kerana akal tidak dapat menilai sebenarnya hakikat sesuatu kebenaran dan juga kebatilan, kecuali dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang hanya disampaikan oleh para rasul. Sebab itu golongan yang menolak ataupun golongan anti hadis itu, ada ulama, bukan ada ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa mereka telah terbatal syahadahnya. Kerana hadis hanya diketahui, diperolehi daripada para rasul, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, baik perbuatan, baik iqrarnya ataupun takrirnya, maka itu adalah hadis. Dan hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menolak hadis, maka bagaimana mungkin dia dapat menjelaskan dasar-dasar agama, asas-asas agama? Yang selalu diberikan contoh ialah tentang solat contohnya, kan? Kerana dalam ayat Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana solat, apatah lagi solat secara duduk. Ada? Cuba cari, kan? Macam mana nak sembahyang dengan cara duduk? Ada? Tak ada. Tayamum, macam mana tayamum? Allah hanya kata sapu muka dan kedua tangan sahaja. Macam mana nak buat? Berapa kali? Debu apa? Tanah macam mana? Tanah kerikil? Tak ada. Semua tu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akal hanya dapat memikirkan apa yang telah ditunjuk oleh agama. Oleh kerana akal tidak dapat menanggapi hakikat hidayah ataupun hakikat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang boleh dibuat oleh akal hanya memikirkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk wahyu ataupun sama ada dalam bentuk hadis-hadis peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat difikirkan oleh akal. Contohnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang kita ada sekarang ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada situlah diteliti, maka barulah keluar fa'il marfu', kan, ba tu harfu jar, kerana hasil penelitian. Jadi akal manusia dia hanya boleh memikirkan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diturunkan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kerana memang akal manusia tidak dapat menanggapi ajaran tanpa perantaraan daripada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada sekalian Rasul adalah wajib menurut nas Al-Quran. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Selalu kita baca, bila kita baca semasa tahlil ataupun semasa kita baca Al-Ma'surat. Ini selalu kita baca Al-Baqarah ayat 285. Telah beriman Rasul itu dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Begitulah juga orang-orang yang beriman. Setiap daripada mereka beriman dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan kami tidak membezakan di antara seorang pun daripada rasul-rasulnya. Jadi nak jadi orang beriman kena amanar rasul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, barulah diakui sebagai wal mu'minun tadi, al mu'minun. Jadi apakah tugas sekalian Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yang wajib, ulama kata yang wajib kita tahu ada 25. Walaupun sebenarnya bilangannya adalah jauh lebih banyak mengikut pendapat jumhur ulama. Cuma yang kita wajib tahu hanya 25, kerana itulah yang disebut di dalam Al-Quran. So apa tugasnya? Sebagai Rasul-Rasul itu adalah sebagai suatu keluarga yang diikat oleh satu ikatan yang ditugaskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Itu tugas para Rasul. Menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang utama menyeru, mengajak, menyampaikan manusia supaya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua menyeru supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya. Menanamkan teras keimanan kepada Allah. Yang kedua, menekankan ataupun mengajarkan cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini bukan hanya ibadah-ibadah yang khusus, tetapi juga ibadah-ibadah
yang umum. Kan Allah Subhanahu wa taala kata dalam suratul Baqarah, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas, tidak ada peranan, tidak ada sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebab yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam? Hanyalah tujuannya supaya Adam dan anak-anak cucunya semua beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Dan perlu diingat, penyembahan manusia kepada Allah itu tidak menambah akan keesaan dan juga menambah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia sebagai suatu penghormatan sebenarnya. Supaya manusia itu betul-betul dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan beribadah kepada makhluk. Kata Allah, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata kepada kaumnya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan hendaklah kamu takut kepadanya. Al-Ankabut ayat 16. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Begitu juga Nabi Nuh diseru ataupun menyeru kepada kaumnya, ani'budullah, hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah, juga perintah yang sama kepada 'Ad, saudara mereka sendiri yang dinamakan sebagai Hud, juga mengajak kepada perkara yang sama. Wa ila Samud akhahum Salihan, Nabi Saleh juga berkata ataupun menyeru dengan seruan yang sama, ibudullah, hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah. Tidak ada seruan yang lain, semuanya seruan yang sama, mengajak kaum mereka untuk beribadah, untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua seruan itu berpusat kepada satu, iaitu seruan kepada menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah seperti itu juga. Hanya berlainan dalam lingkungan umat atau manusia yang diserukan, kerana para rasul yang terdahulu masing-masing menyeru kaumnya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya dan juga sekalian manusia. Cuma lain sahaja mad'unya. Kalau rasul-rasul yang terdahulu khusus kepada kaum masing-masing, berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian jin dan juga manusia. Lebih ramai tumpuan ataupun mad'unya, tetapi seruannya tetap satu, seruannya tetap sama, iaitu menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kerasulannya untuk manusia seumumnya dan untuk alam sekaliannya, sebagaimana yang difahamkan dari Al-Quran. Wa kana an-nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah Nabi itu diutuskan khususnya kepada kaumnya, dan diutuskan aku kepada manusia seumumnya. Ini silap ni.
Ini bukan Al-Quran, ini hadis. Silap saya tersilap baca. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila baca tadi macam tak betul di tajwid tadi kan. Ini apa, hadis, bukan firman Allah. Dengan kerana Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia, maka seruannya pun ditujukan kepada sekalian manusia. Ini baru firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan yang telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Jadi rukun yang keempat adalah beriman kepada Rasul, yang mana mahu tak mahu, terima tak terima, itu adalah dasar kepada rukun iman kita, salah satu daripada rukun iman kita yang 6. Dan mengingkarinya menyebabkan syahadah kita akan terbatal. Yang kelima, rukun yang kelima adalah beriman kepada hari kemudian. Sebagaimana beriman dengan para rasul, beriman dengan para kitab, dengan kitab-kitab, beriman dengan beriman dengan para malaikat dan sebagainya. Maka beriman kepada hari akhirat ataupun hari kemudian juga adalah wajib, dan mengingkarinya adalah sesuatu kemungkaran ataupun yang boleh menyebabkan syahadahnya terbatal. Okey. Beriman kepada hari kemudian adalah wajib. Mengingkarinya adalah kufur. Jadi beriman kepada hari kemudian adalah wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Mesti diimani oleh para Muslim, oleh para mukmin yang mahu mengakui sebagai ataupun yang mahu menjadikan ataupun menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Mengingkarinya adalah kufur, sama dengan rukun-rukun yang lain juga. Maka keingkaran kepada hari kemudian menyebabkan seorang itu kufur. Apa dia hari kemudian? Hari itu akan dibangkitkan dan dihitung dengan amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Jadi hari akhirat ataupun hari kiamat adalah hari di mana manusia menerima balasan atas segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Hari akhirat adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Kerana hari beramal adalah dunia, ketika manusia hidup di dunia. Tetapi di akhirat tidak ada manusia yang dikumpulkan pada hari itu boleh lagi beramal. Peluang untuk beramal telah ditutup. Kerana fursah itu ataupun peluang itu hanya dikhususkan di dunia sahaja. Maka hendaklah kita beramal dengan sebanyak-banyaknya, taat dengan setaat-taatnya. Jangan sampai tiba-tiba kita dibangkitkan dan kita masih baru menyedari ada peluang aku sebenarnya dahulu untuk beramal, tetapi aku tidak beramal. Kalau tuan-tuan masih ingat hadis yang pernah dibahaskan oleh Ustaz mana? Ustaz ini rasanya. Bagaimana diceritakan seorang sahabat yang mana diceritakan oleh isterinya. Isterinya menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa suaminya berkata demikian. Kenapa
kenapa tak semua, kenapa tak jauh, kenapa tak baru, kan? Alamak, dah habis lah. Okey. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa suami aku berteriak begitu? Kenapa tak jauh, kenapa tak baru, kenapa tak semua? Kerana pada masa itu sahabat berkenaan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan balasan yang sepatutnya diterima seandainya dia melakukan 3 perkara itu. Apa dia? Tunggu bulan depan. Pandai juga ada alasan. Okey, kalau saya ingatlah, so ingatkan saya dah untuk bulan depan kita bahaskan hadis berkenaan tentang sahabat berkenaan juga. Okey, insya-Allah. So kita berhenti di situ, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari kelemahan saya. Dan memang saya perasan pun ada kelemahan dalam penyampaian kerana memang tak bersedia. Okey, so anggaplah kelemahan itu adalah sebagai suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kalau kita tidak bersedia, maka akan ada cacat celanya dalam setiap perkara. Tak bersedia untuk mati, maka mati kita akan cacat. Tak bersedia untuk solat, maka solat kita akan cacat. Tak bersedia untuk puasa, maka puasa kita akan cacat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan istighfar kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang soleh dan beriman, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.